Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai, apa khabar semua? So, saya harapkan semua pelajar tingkatan 5 berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Uh, Seperti mana yang saya janjikan, so pada kali ini kita akan mulakan kelas dengan bab 1 tajuk ubahan. Bersama-sama saya Dr. Cikgu Hana, Guru Cemerlang Matematik SMK Puteri Zakdong. Baik, sebagai permulaan, kenapa kita perlu belajar topik ubahan, variation ini? Ada tak kita uh, perlu gunakan dalam kehidupan seharian kita? Okay, let's say kita tengok a few example here. Okey, misalnya apabila pelajar-pelajar melakukan eksperimen di dalam makmal untuk subjek fizik misalnya ataupun sains. Okey, dalam eksperimen tentang arus elektrik kita nak kaji semakin meningkat arus elektrik, semakin meningkat arus semakin meningkat voltan. Tetapi semakin berkurang rintangannya. Okey, jadi kita perlu mencari apakah hubung kait antara ketiga-tiga pemboleh ubah ini. Alright. Okey, atau contoh yang kedua. Okey, ini biasa berlaku sekiranya kita maknanya kalau pelajar-pelajar mengikut ibu bapa pergi ke shopping kompleks misalnya. Okey, kita letakkan kereta parking di tempat yang disediakan. Dan kita perlu dikenakan bayaran. So, semasa kita meletakkan kereta di tempat parking, bagaimana kadar bayaran RM yang kita kena keluarkan terhadap masa kita letak kereta? Adakah semakin lama kita parking tu akan semakin bertambah wang yang perlu kita spend atau bagaimana? Right? Ataupun contoh yang ketiga, okey, misalnya jika kita menaiki taksi ataupun Grab car, alright? Bagaimana kadar perubahan jarak terhadap tambang yang perlu dibayar? Alright? Jadi itu adalah antara sebab kenapa kita perlu belajar tajuk ubahan kerana ia berlaku dalam kehidupan seharian kita. Baik, dalam tajuk ubahan terbahagi kepada 3 iaitu 1.1 kita akan belajar tentang ubahan langsung. 1.2 ubahan songsang dan 1.3 ubahan bergabung. Okey. Kemudian dalam ubahan langsung dan songsang juga dia ada ubahan tercantum iaitu joint variation Okey, so kita pada hari ini kita akan mulakan dengan ubahan langsung. Okey, standard pembelajaran pada kali ini adalah untuk menerangkan maksud ubahan langsung. Dan simbol ubahan iaitu alfa ini ataupun kita tengok macam bentuk ikan Okey, simbol alfa iaitu menandakan kadar ataupun ubahan Okey. So, kita lihat contoh Gaji pekerja berubah secara langsung dengan bilangan jam bekerja. Okey. So, jika bilangan jam bekerja itu, bilangan jam bertambah 2 kali ganda, so kesannya adalah jumlah gaji bertambah juga 2 kali ganda. Maknanya semakin lama pekerja itu bekerja, maka semakin banyak gaji yang diterima. Jika bilangan jam bertambah sebanyak 2 kali ganda, maka jumlah gaji juga akan bertambah sebanyak 2 kali ganda. Kadar yang sama Okey, seterusnya, jika bilangan jam berkurang sebanyak 50%. Okey, maksudnya pekerja tadi mengurangkan masa bekerjanya. So kesannya adalah jumlah gaji turut berkurang sebanyak 50%. Maknanya jika kurang bekerja, maka gaji juga akan turut kurang. So daripada contoh
ataupun penerangan cikgu sebentar tadi, so kita boleh kaitkan sebenarnya ubahan langsung ni adalah dia menunjukkan perkaitan antara dua pemboleh ubah. Okey, di mana apabila satu pemboleh ubah Y bertambah, maka pemboleh ubah X juga turut bertambah pada kadar yang sama. Vice versa, maksudnya dan sebaliknya. Sebaliknya, jika pemboleh ubah Y berkurang, maka kadar ya untuk pemboleh ubah X juga turut berkurang. Okey, itu adalah takrifan ubahan langsung. Okey, so kita tengok pula standard pembelajaran yang seterusnya, iaitu menentukan hubungan dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan langsung. Okey, dua pemboleh ubah di sini maksudnya misalnya X dan Y. Dua lah tu. Okey, so kita lihat contoh satu. Berikut adalah maklumat kadar tambang teksi, iaitu RM RM1.20 per kilometer. Okey, ini jadualnya. Okey, misalnya sini jarak yang dilalui mewakili X. Okey, 2 kilometer. So, berapa tambang? Iaitu Y-nya. So, kalaulah 1 kilometer RM1.20, maka kalau 2 kilometer RM2.40. 4 kilometer RM4.80. Begitulah seterusnya, 6 kilo RM7.20, 8 kilo RM9.60 dan kalau 10 kilo bermakna kita perlu membayar RM12. So, kita mencari nilai Y per X, iaitu Y per X ini menggambarkan nilai graf Y melawan melawan X ya. Graf Y, paksi Y melawan paksi X ya. Nilai Y melawan X. So, Y per X di sini adalah, okey, kita bahagikan misalnya RM2.40 bahagi dengan 2 kilo. So 2.4 bahagi 2, you dapat 1.2. Okey, 4.8 bahagi 4, you dapat 1.2. 7.2 bahagi 6, you dapat 1.2. Begitulah seterusnya, kita selesaikan nilai pada jadual ini. Baik, apa kesimpulan atau rumusan yang boleh kita buat terhadap nilai yang kita dapat ini ya? Okey, yang pertama adalah nilai Y per X ialah pemalar. Okey, apa dia pemalar? Pemalar ini adalah satu nilai tetap yang kita wakilkan sebagai K. Okey, iaitu this one kalau you perhatikan, Y per X di sini mendapat nilai yang sama. Okey, tetap. So kita namakan dia sebagai pemalar. Okey, rumusan yang kedua. Okey, graf Y melawan X adalah garis lurus melalui asalan. Okey, lepas ni kita akan lukiskan graf tersebut. Okey. Baik, ini adalah graf Y melawan X di mana dia bermula dari asalan 0,0 dan nilainya pada kadar yang sama. Jika X meningkat, Y pun meningkat. Jika X meningkat lagi dan Y meningkat lagi pada kadar yang sama. Dan kesimpulan yang ketiga di sini adalah pemboleh ubah Y kita katakan berubah secara langsung dengan pemboleh ubah X. Okey. Jadi bagi ubahan langsung, Y berubah secara langsung dengan X boleh ditulis sebagai Y, simbol alfa atau macam ikan tu ya. Y mempunyai hubungan langsung dengan X. Okey. So ini adalah hubungan ubahan. Y berkadar langsung dengan X. Untuk menulis dalam bentuk persamaan, kita perlu letakkan persamaan. Daripada perkadaran tadi, kita tukarkan kepada persamaan. Once you tukarkan kepada persamaan, you kena letakkan nilai pemalar K. So, persamaan kita menjadi Y sama dengan KX. Okey? Baik, kita teruskan untuk contoh yang kedua. Okey, contoh kedua, sebuah kereta mainan bergerak daripada keadaan pegun.
jarak yang dilalui oleh kereta. Okey, sekejap ya. Jarak yang dilalui oleh kereta mainan itu, okey, iaitu Y berubah dengan masa iaitu T seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Okey, Y, okey, jarak, T adalah masa dalam saat. Okey, jadi daripada jadual ini, okey, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan T atau T kuasa 2. Seterusnya, tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. Alright. So, apa yang perlu kita buat? Kita perlu lengkapkan jadual ini. Okay. Pada jadual ini iaitu graf, kita nak tengok nilai Y, okay, melawan masa. Alright. So, this one adalah Y per T dan this one ialah Y per T kuasa 2. Okey, jadi di sini dah lengkap. So kita cuma cari nilai kat sini ya, Y per T sebab kita nak check. Adakah Y per T ni dia merupakan pemalar? Okey, ataupun Y per T kuasa 2 ni adalah pemalar. Macam mana nak tahu dia tu pemalar atau bukan? Okey, kita kena tengok nilai yang kita dapat tu konsisten tak? Sama tak? Tetap tak? Okey. Sekiranya nilai yang kita dapat itu sama, maka dia dikatakan sebagai pemalar dan dia mempunyai hubungan ataupun dia berubah secara langsung dalam kes ini ya. Okey, jadi bila kita gantikan misalnya Y per T, 14 bahagi 2 dapat 7. 28 bahagi 4 dapat 7. 42 bahagi 6 dapat 7. 56 bahagi 8 dapat 7 dan seterusnya. Okey. Jadi bagi Y per T kita dapati kesemua nilai Y per T adalah sama. Berbanding Y per T kuasa 2 nilainya adalah berbeza-beza. So apa kesimpulannya? Okey, kesimpulan kita daripada dapatan pada jadual ini adalah Y berubah secara langsung dengan T kerana Y per T adalah pemalar. Maka hubungannya ialah Y berubah secara langsung dengan T. Okey. Dan yang kedua, Y tidak berubah secara langsung dengan T kuasa 2 kerana Y per T kuasa 2 bukan pemalar. Okey. Baik, seterusnya, cuba kita tentukan hubungan antara pemboleh ubah berikut. Okey. Pelajar-pelajar boleh ambil pen, kertas dan catatkan. Okey, catatkan bila membuat latihan ini bersama-sama dengan cikgu. Okey, misalnya cikgu tunjuk yang pertama. Okey, Y berubah secara langsung dengan X. Okey, macam mana kita nak catatkan dia dalam bentuk kita nak tulis hubungan tersebut. Y berubah secara langsung. Okey, guna simbol alfa tadi atau simbol ikan tadi ya. So kita tulis kat situ Y berubah secara langsung dengan X. Okey, mudah saja Okey, kita perhatikan pemboleh ubah yang terlibat saja untuk kita buat. Okey, tengok contoh yang kedua. Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Okey, Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. Kuasa 2X maksudnya X kuasa 2. So, kita tulis Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Mudah saja kan? Okey, next. Contoh yang ketiga. Okey, Y berubah secara langsung dengan kuasa 3X. Okey, di sini Y berubah secara langsung dengan kuasa 3X maksudnya X kuasa 3. So, pelajar-pelajar akan tulis Y. Y berubah, simbol ikan tu, alfa, X kuasa 3. Okey, seterusnya contoh yang keempat. Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X. Okey, the words kat sini adalah punca kuasa 2X. Okey, macam mana simbolnya? So, Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X. Okey, dan akhir sekali, alright, Y berubah Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 3X. Okey, macam mana kita nak tulis
Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 3 bagi X. Okey. So, saya rasa berdasarkan 5 contoh yang cikgu kongsikan ini, pelajar-pelajar akan semakin jelas bagaimana kita nak tentukan hubungan antara dua pemboleh ubah langsung tadi. Okey, dan kita baca soalan, tentukan pemboleh ubah and then kita gantikan dengan simbol alfa atau simbol ikan tadi sebagai kadar secara langsung. Okey, seterusnya kita lihat untuk contoh 3. Okey, di sini kita nak cari nilai pula macam mana kita nak apply balik Okey, diberi M sama dengan 0.8 apabila N sama dengan 0.125. Ungkapkan M dalam sebutan N jika M berubah secara langsung dengan N. Okey, tadi kita dah belajar macam mana kita nak tuliskan hubungan M berubah secara langsung dengan N. Dan B, M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N, iaitu N kuasa 3. Punca kuasa 3N. Okey, punca kuasa 3 macam contoh yang kelima tadi Okey. Sebelum kita nak nak menyelesaikan soalan ini, sebenarnya dia ada a few step. Okey, ada beberapa langkah yang perlu kita buat. Okey. Langkah yang pertama adalah kita buat macam kita belajar sebelum ni, iaitu kita kenal pasti dua pemboleh ubah tersebut dan kita tuliskan hubungan ubahannya. Okey, jadi tuliskan hubungannya dahulu dengan meletakkan simbol ubahan. Okey, iaitu simbol perkadaran tadi, iaitu simbol alfa kita. Okey, seterusnya step yang kedua, tuliskan hubungan tadi pula dalam bentuk persamaan. Okey, macam mana kita nak tulis dalam bentuk persamaan? Kita kena masukkan K, iaitu nilai pemalar. Step yang ketiga, gantikan nilai M dan N ke dalam persamaan untuk mendapat nilai K. Dan akhir sekali, tulis semula persamaan dengan menggantikan nilai yang kita dapat tadi. Okey, cuba kita tengok. Nampak macam susah tapi sebenarnya senang je. Okey, cuba tengok. A Pertama, langkah pertama, tuliskan hubungan perkadaran tadi. So, M berubah secara langsung dengan N. So, kita tulis M berubah secara langsung dengan N. Okey, step kedua, tulis hubungan dalam bentuk persamaan. Masukkan K. So, kita ganti M sama dengan perkadaran tadi, tukar kepada persamaan. And then, masukkan nilai pemalar K. Jadi, M sama dengan KN. Okey, next step, gantikan nilai M dan nilai N dalam persamaan ni untuk kita dapatkan nilai K, nilai pemalar. So, yang ada M adalah 0.8 sama dengan K, N ialah 0.125. Next, cicah saja. So, you dapat K adalah 6.4. So, persamaan awak adalah M sama dengan step yang keempat. Tulis semula dalam sebutan M dan N iaitu M sama dengan 6.4 N. Selesai. Okey, tengok penyelesaian yang kedua. B. M berubah secara langsung. Berubah secara langsung ni perkadaran dia dengan punca kuasa 3N. Punca kuasa 3N. Alright. Next, tulis dalam bentuk persamaan. So, M perkadaran tukar pada persamaan, masukkan K. Salin balik punca kuasa 3N. Then, gantikan nilai M dan juga nilai N. So, 0.8 sama dengan K. Punca 3 bagi 0.125. Cicah-cicah sahaja. So, you dapat M sama dengan 1.6, salin balik sahaja. Masukkan saja nilai K. So, this is your final. Macam mana pelajar-pelajar? Saya rasa senang saja kan? Semua boleh ikuti dengan baik. Alhamdulillah. Next kita tengok contoh yang keempat untuk lebih jelas lagi. Biar lebih jeliga lah kita kata tak?
Okey, contoh 4 ya. Diberi Y berubah secara langsung dengan X. Okey, Y berubah secara langsung dengan X. Jika Y ialah 0.14, apabila X ialah 0.2, hitung nilai okey A, Y apabila X ialah 5. Okey, soalan B, hitung nilai X apabila Y sama dengan 0.875. Again, kita masih menggunakan step yang sama untuk menyelesaikan soalan ini sebab kita ingin menukarkan apa dia? Daripada bentuk perkadaran, kita nak tukarkan kepada bentuk persamaan. Okay, that is our first step. Jadi kita salin dulu. Okay, Y berubah secara langsung dengan X. So you tulis Y berubah secara langsung dengan X. Okey, tukarkan kepada persamaan. So, Y sama dengan, masukkan K sebagai pemalar. Okey, Y sama dengan KX. Okey, seterusnya, okey, gantikan nilai okey yang diberi kat sini. Y adalah 0.14. Okey, and then KX adalah 0.12. Cicoh saja. So, you dapat K, nilai pemalar awak adalah 0.7. Alright. So, tulis balik. So, persamaan kita adalah Y sama dengan 0.7X. Okey. So, sekarang ni kita pun boleh terus menjawab soalan A dengan mudah. Sebab kita dah ada persamaan tadi. So, you just gantikan sajalah. Okey, persamaan kita Y sama dengan 0.7X. So, Y sama dengan 0.7. Gantikan saja bila X 5. So, you dapat 3.5. Manakala soalan B, apabila Y adalah 0.85, so you just ganti 0.875 sama dengan 0.7X, cicah-cicah, so you dapat X sama dengan 1.25. Okey, macam mana? Alright, so saya rasa amat mudah ya, tak susah manalah Okey. Baik, seterusnya kita tengok contoh yang terakhir untuk bahagian ini. Okey, untuk kena pasti dua pemboleh ubah tadi Okey, iaitu yang melibatkan soalan kebat. Alright. Okey, kita tengok tempoh ayunan A saat bagi satu bandul ringkas berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 panjang benang iaitu PCM. Okey, diberi bahawa satu bandul ringkas dengan panjang benangnya ialah 9 cm mempunyai tempoh ayunan sebanyak 1.2 saat. Hitung tempoh ayunan dalam saat jika panjang benang ialah 25 cm. Okey, sebenarnya bila kita nak menyelesaikan soalan yang berbentuk ayat, apa yang perlu pelajar-pelajar kena alert adalah okey, cek dulu mana pemboleh ubah yang kita nak kenal pasti. Alright. So dalam kes ni kita tengok tempoh ayunan tadi mewakili A iaitu tempoh dia A saat. Okey, kemudian dia kata dia berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 panjang iaitu diwakili oleh P. Okey. So itu adalah pemboleh ubah yang terlibat. Alright, and then soalan dia tanya sini, kalaulah panjang benang dia tadi 9 cm punya tempoh ayunan sebanyak 1.2 saat, makna kalau P itu adalah 9, okey, A itu adalah 1.2, so kita gantikan dalam persamaan tu. Okey, next barulah kita jawab soalan yang berikutnya setelah kita dapatkan nilai K ataupun pemalar Okey, kita cek penyelesaiannya di sini. So A tadi A berubah secara langsung dengan punca kuasa 2P. Okay, so A berubah secara langsung dengan punca kuasa 2P. So A daripada perkadaran tulis kepada persamaan. Masukkan nilai K punca kuasa 2P. Okey, next. Gantikan nilai A 1.2. Gantikan nilai P adalah 9. Cicah, so you dapat A sama dengan
Okey, sorry, K tadi dapat 0.4 ya. Jadi persamaan kita adalah A sama dengan 0.4 punca kuasa 2 P. So next step kita dah boleh jawab soalan. Dia tanya hitung tempoh ayunan dalam saat. Maksudnya dia nak nilai A. Okey, diberi P adalah 25. So what you have to do, you just gantikan sahaja. A sama dengan 0.4 punca kuasa 2 bagi P iaitu 25. Alright, so tekan saja kalkulator, you will get 2. So A sama dengan 2. Okey, walaupun kebat sebenarnya tak susah mana pun. Alright, so saya harap pelajar-pelajar boleh jawab. Okey, break time guys. So cikgu harap apa standard pembelajaran yang kita bincangkan tadi boleh dikuasai dengan baik. Jika ada soalan boleh tanya, boleh PM cikgu, boleh WhatsApp, boleh Telegram dan sebagainya dah. Okey, so kat situ cikgu sertakan latihan kendiri 1.1B boleh rujuk pada buku teks muka surat 10. Kalau belum dapat buku teks yang biasa, so you boleh ambil saja buku teks digital yang cikgu sharekan chapter by chapter. Okey, sekarang ni kita sedang bincang chapter 1 ubahan. So awak rujuk pada chapter 1 saja. So it's very easy. Right? Jadi awak cuma perlu menjawab soalan latih kendiri 1.1B tu. Okey. Soalan nombor 1, 3, 5 dan 9 sahaja. Okey. So ambil masa, salin dan cuba jawab. Alright, saya yakin dan percaya anda semua boleh jawab. Okey, dah lepas jawab, ambil masa and then boleh check your answer. Cikgu juga sharekan digital, buku teks digital untuk bahagian jawapan sahaja. Alright, itu jawapannya. So congratulations kepada semua yang dapat menjawab dengan betul. Baik, untuk topik ubahan langsung ini sebenarnya ada satu part lagi iaitu yang tercantum. So cikgu akan teruskan lagi selepas anak-anak pelajar siap untuk latihan ini. So anak-anak pelajar boleh teruskan dengan sharing cikgu selepas ni iaitu okey, standard pembelajaran kita yang seterusnya iaitu menentukan hubungan antara 3 pemboleh ubah bagi suatu ubahan tercantum. Once tadi kita belajar 2 iaitu Y dan X saja. M dan N saja misalnya. 2 dia punya pemboleh ubah. Okey, next adalah dalam ubahan langsung ini juga ada melibatkan ubahan tercantum iaitu joint variation. Okey, bila ubahan tercantum ni apabila dia melibatkan lebih dari 2 pemboleh ubah. Misalnya Y tadi berkadar langsung dengan X dan Z. Tu saja bezanya. Kita nak joinkan satu lagi pemboleh ubah. Okey, tak susah mana Okey, jadi kat situ takrifan yang cikgu share iaitu ubahan tercantum adalah ubahan langsung dengan keadaan satu pemboleh ubah berubah sebagai hasil darab 2 atau lebih pemboleh ubah lain. Apa benda tu? Okey, contohnya. Okey, tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol, okey, simbol alfa tu, bentuk ikan tu dan persamaan bagi setiap yang berikut. Okey, contohnya, okey. P berubah secara langsung dengan Q dan punca kuasa 2R. Alright, jadi cuba anda perhatikan Pelajar-pelajar perhatikan P1, Q2, R3. Maksudnya melibatkan 3 pemboleh ubah. Right, macam mana kita nak buat perkadarannya? Okey, P berubah secara langsung dengan Q dan dan di sini darablah. Okey, punca kuasa 2R. And then bila kita nak tuliskan persamaannya, P perkadaran tukar kepada persamaan, masukkan nilai K. Okey, jadi P sama dengan K, Q punca kuasa 2R. Sama saja cuma kita tambah another one. Okey, unknowns kat situ, okey, supaya dia akan jadi macam mana? Bila kita tambah satu lagi pemboleh ubah, satu lagi variable di situ, maka dia akan jadi lebih dari 2 tadi. Alright, lebih dari 2 pemboleh ubah. Itu saja beza dia. Okey, tengok contoh yang kedua. Y berubah secara langsung dengan kuasa 2W dan
kuasa 3X. Okey, Y berubah secara langsung dengan kuasa 2W, maksudnya W kuasa 2 dan kuasa 3X, maksudnya X kuasa 3. So, tulis perkadarannya. Okey, kita tuliskan Y berubah secara langsung dengan W kuasa 2, X kuasa 3. Right. Okey, so tulis persamaannya dia akan menjadi Y sama dengan K W kuasa 2, X kuasa 3. Okey. Next, contoh yang seterusnya. Isi padu prisma iaitu V berubah secara langsung dengan luas keratan A dan tingginya H. Okey. So, kita akan tulis V berkadar langsung dengan A dan H. Okey, persamaannya V sama dengan K A H. Okey, dan akhir sekali jisim iaitu W, okey, bagi sebatang besi berbentuk silinder berubah secara langsung dengan panjang iaitu P dan kuasa 2 diameter tapaknya iaitu D. Okey, so kita tulis perkadarannya W berubah secara langsung dengan P and then kuasa 2 diameter D kuasa 2. So persamaannya W sama dengan K P D kuasa 2. Okey, mudah saja kan? Okey, seterusnya text 5 dulu guys. Okey, text 5. Cuba recall balik, check balik daripada perkongsian cikgu tadi agak-agak boleh faham tak? Okey. So saya rasa dia tak susah mana. Okey, sebab sama sahaja, cuma bezanya the second part ni adalah bila kita join tambah satu lagi pemboleh ubah. Alright. So pelajar-pelajar boleh uji sama ada faham ataupun tidak dengan membuat latihan kendiri 1.1C iaitu buku teks muka surat 14. Buat semua ke? Tak payahlah. Okey, buat nombor 4, 5 dan 6 sahaja. Okey. So berikan masa lebih kurang 15 minit. Tu pun dah lama sangat tu. Okey. Alright. Siapkan 3 soalan ni. Okey, biasanya 3 minit satu soalan pun dah siap. Okey. So, cuba jawab. Sekiranya ada masalah, boleh saja tanya dengan cikgu. Okey, lepas tu cek jawapan. Alright. So, congratulations kepada semua yang dah siap. Jadi, cikgu ucapkan tahniah and itu sajalah perkongsian pada hari ini untuk tajuk ubahan langsung. So, our next class, don't forget untuk ikuti kelas cikgu yang seterusnya untuk 1.2 ubahan songsang. Okay. So, itu saja untuk perkongsian pada hari ini. Semoga anak-anak pelajar faham dan perkongsian ini memberi manfaat kepada semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.